Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Ain. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai subjek sains. Okey, pembelajaran pada hari ini adalah secara maya. Jom kita belajar. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai sebatian karbon. Okey, apa itu sebatian karbon? Kita akan belajar pada muka surat yang kedua. Okey. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon di dalamnya. Okey, unsur karbon di dalamnya yang terdiri daripada dua, iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon tak organik. Kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah sebatian karbon organik. Apa itu sebatian karbon organik? Iaitu dia berasal daripada benda hidup. Dia berasal daripada benda hidup. Contohnya apa? Kulit kerang, minyak sawit, cengkerang telur ayam, kanji dan sebagainya. Okey, dia mempunyai unsur hidrogen dicampurkan dengan oksigen, tetapi dia tidak mempunyai unsur logam dan dia larut dalam petrol dan juga alkohol. Seterusnya, sebatian organik dia menjadi hangus dan hitam apabila dibakar. Ini bermaksud sebatian karbon organik ini dia mudah terbakar. Okey, kita tengok yang kedua, iaitu sebatian karbon tak organik. Sebatian karbon tak organik ini dia berasal daripada benda yang bukan hidup. Sebagai contoh apa? Karbon dioksida, kalsium karbonat, zinc hidrogen karbonat dan lain-lain. Dia mempunyai unsur hidrogen dan oksigen tetapi tidak mempunyai unsur logam. Berlain dengan organik. Kalau organik dia tidak mempunyai unsur logam. Yang tak organik dia mempunyai unsur logam, di mana dia boleh larut dalam air, asid dan juga alkali. Okey, sebatian organik tidak menjadi hangus dan hitam apabila dipanaskan. Ini bermaksud karbon tak organik, sebatian karbon tak organik ini tidak mudah terbakar. Okey, kita tengok pada muka surat yang seterusnya. Kita akan belajar mengenai hidrokarbon. Okey, apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon merupakan sebatian organik. Okey, tadi kita belajar apa sebatian organik. Sebatian organik yang terdiri daripada hidrogen dan juga karbon, iaitu hidrogen dan juga karbon, iaitu menjadinya hidrokarbon. Hidrokarbon. Okey, nampak tak sini kalau kita tutup hidrokarbon. Okey. Contoh yang diberikan adalah petroleum, gas asli dan barang batu. Petroleum terdiri daripada tumbuhan dan haiwan laut yang tertimbun di dasar laut berjuta-juta tahun dahulu. Gas asli pula itu apa? Iaitu yang terperangkap antara petroleum dan batuan tidak terlap dalam tanah. Seterusnya adalah arang batu daripada tumbuhan yang di kawasan paya yang tertimbun di bawah tanah berjuta-juta tahun dahulu. Okey. Hidrokarbon ini pada satu hari nanti dia akan habis. Itu bermakna hidrokarbon ini tidak boleh diperbaharui. Okey, sebagai contoh, jika petroleum ini habis pada satu hari nanti, maka apa gantian yang kita boleh gunakan? Mungkin gantian yang boleh digunakan seperti solar yang digunakan untuk kereta. Mungkin kita boleh gunakan gantian solar itulah untuk menggantikan petroleum. Okey, kita tengok pada muka surat yang seterusnya, iaitu alkohol dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, alkohol itu apa? Alkohol ini kalau kita tahu, dia terdiri daripada contoh wine, beer, itu adalah terdiri daripada alkohol. Okey, dia merupakan sebatian karbon organik. Okey, alkohol ni terdiri daripada karbon organik. Tadi karbon organik itu apa? Iaitu yang punya unsur karbon dan juga hidrogen. Maka di dalam alkohol ini ditambah dengan oksigen. Terhasilnya alkohol. Okey, dia mempunyai nama yang berakhir dengan ol. Okey, kita nak tahu apa itu yang berakhir dengan ol. Contohnya seperti apa? Metanol, etanol, butanol dan lain-lain. Okey, selain contohnya tadi kita boleh berikan apa? Contohnya macam propanol. Itu boleh dikategorikan sebagai alkohol. Okey, seterusnya kita akan tengok muka surat yang
kelima iaitu cara bagaimana menghasilkan alkohol. Okey, kita tengok yang pertama iaitu melalui proses penapaian menggunakan yeast. Okey, penapaian. Proses penapaian ialah proses yang menukarkan karbohidrat kepada etanol. Okey. Maksudnya penukaran pada karbohidrat kepada etanol, di mana proses ini melibatkan pembebasan gas. Okey. Tadi kita tahu penapaian tu menggunakan yeast. Apa itu yeast? Yeast adalah sejenis mikroorganisma yang bertindak terhadap makanan yang berkanji atau makanan yang mengandungi glukosa. Yeast tu contohnya macam yang ibu kita buat roti, maka dia menggunakan untuk bagi yeast, kita punya dough roti tu kembang. Itu salah satu yeast yang digunakan lah. Okey. Enzim di dalam yeast yang terdapat pada yeast tu dinamakan sebagai enzim zymes yang menukarkan glukosa kepada etanol dan gas karbon dioksida. Okey, kita tengok dia punya formula di sini, di mana glukosa dicampurkan dengan yeast, dia akan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Glukosa ni apa dia? Glukosa ni seperti apa? Seperti gula. Gula tu terdiri daripada apa contohnya? Macam anggur, apple, beras. Itu sebagai glukosa yang menghasilkan gula yang dicampur dengan yeast untuk menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Okey, selepas proses ini, kita nak tahu macam mana etanol yang terhasil. Kita nak tulinkan melalui proses penapaian penyulingan. Kita nak dapatkan etanol yang tulen. Macam mana? Iaitu yang glukosa ni berlakunya proses penapaian yeast akan menghasilkan etanol. Lepas tu dia akan melakukan proses penyulingan dan dia akan mendapatkan etanol yang tulen. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri alkohol. Okey, di sini ada beberapa ciri. Yang pertama adalah sejenis cecair yang tidak berwarna. Maksudnya dia tidak berwarna. Selepas itu dia mempunyai bau yang tajam, takat lebur dan takat didih yang rendah, menjadi masam apabila terdedah dengan udara. Dia terdedah dengan udara sebab apa? Dia tambah dengan oksigen udara ni. Lepas tu dia mudah terbakar dengan nyalaan biru tanpa jelaga. Dia kata mudah terbakar. Macam mana mudah terbakar? Iaitu terbakar dalam oksigen yang berlebihan untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, kita tengok formula ni. Alkohol bila dicampur dengan air, dia akan menjadi apa? Karbon dioksida campur dengan air. Ini adalah dia punya kesan macam mana dia nak terbakar ni, nak menghasilkan dia ni. Okey. Daripada sini kita tengok pada dia bertindak balas dengan asid organik melalui proses pengesteran yang berbau harum. Maksudnya dia berlaku proses menggunakan asid organik. Okey. Kita tengok asid organik yang digunakan tu apa? Iaitu asid sulfurik pekat ditambahkan sebagai pemangkin. Okey. Yang digunakan asid organik yang digunakan tu adalah asid sulfurik pekat. Okey, kita tengok dia punya formula di sini, di mana alkohol dicampurkan dengan asid organik akan menghasilkan ester dicampur dengan air. Okey. Asid organik itu adalah apa? Asid sulfurik pekat. Maksud dia akan menghasilkan ester dan air. Seterusnya kita nak tengok kegunaan alkohol pada masa kini lah. Kita tengok bahan api. Alkohol ialah bahan api yang baik kerana sebatian ini mudah terbakar dan pembakarannya bersih tanpa jelaga. Okey, yang kedua, perubatan. Alkohol digunakan sebagai pelarut untuk ubat, contohnya ubat batuk dan sebagai antiseptik untuk membasmi kuman. Okey, perubatan. Segala ubat, setengah ubat di dalam perubatan dia mengandungi alkohol bagi melegakan sakit-sakit yang tertentu. Okey, pelarut ni. Pelarut ni adalah alkohol yang digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang mudah larut dalam air dan bahan organik. Selain itu, dia minuman beralkohol. Alkohol digunakan untuk membuat pelbagai minuman keras seperti bir, whisky dan sebagainya. Selain itu, kosmetik juga menggunakan alkohol. Kosmetik juga. Okey, kita nak tahu apa betul kosmetik yang digunakan.
Alkohol digunakan sebagai pelarut untuk barang kosmetik seperti minyak wangi. Minyak wangi juga mengandungi alkohol. Sebab tu kita kena pilih minyak wangi kandungan alkoholnya terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Sebab tu kita kena beli, kita akan tanya ada alkohol ke ataupun tidak. Lepas tu lotion, gincu dan sebagainya. Okey, kita tengok pada muka surat seterusnya, iaitu kesan ketagihan alkohol. Okey, alkohol ini boleh buatkan kita ketagih. Kita tengok apa kesan dia. Okey, kesan alkohol ni terhadap otak, iaitu terhadap cerebrum, iaitu dia akan menjejaskan pemikiran dan juga dia. Kalau macam terhadap cerebellum, dia akan menjejaskan keseimbangan badan. Lepas tu kita tengok pada kesan alkohol terhadap sistem saraf dan organ badan. Organ badan kita juga menjadi efek terhadap ketagihan alkohol ini. Contohnya seperti apa? Terhadap hati. Hati ini akan menjadi rosak, dia akan menjadi keras, iaitu yang menyebabkan sirosis hati. Seterusnya adalah terhadap perut. Okey. Perut pula ni macam mana? Iaitu apabila alkohol ini diminum secara berlebihan, dia akan menghakis permukaan dalam perut dan menyebabkan gastrik. Permukaan perut tu akan terhakis sikit demi sikit, maka dia akan menyebabkan gastrik. Lepas tu terhadap jantung. Macam mana terhadap jantung ni? Iaitu dia akan meningkatkan kadar denyupan jantung. Okey, sistem saraf. Sistem saraf ni macam mana? Iaitu dia melambatkan pemindahan impuls saraf. Okey, yang juga dia melambatkan gerak balas peminam terhadap rangsangan. Okey, kita tengok pada kesan terhadap keluarga. Apa yang akan berlaku kalau ketagihan terlampau pada alkohol ni? Iaitu yang pertama, keruntuhan rumah tangga, iaitu akan berlakunya mungkin perceraian atau disebabkan apa? Sebabkan terlampau minum alkohol terlalu banyak. Okey, iaitu berlaku pergaduhan. Mungkin tanpa disedari telah berlaku pergaduhan antara ahli keluarga disebabkan alkohol yang berlebihan yang diminum ini yang membuatkan diri dia tidak terkawal. Lepas tu penderaan ahli keluarga. Ya, bila dah berlaku pergaduhan, mungkin dia akan berlakunya penderaan ahli keluarga. So, ini adalah kesan ketagihan alkohol terhadap otak, saraf, sistem saraf, organ badan dan juga terhadap keluarga. Okey, sampai di sini sahaja. Hari ini kita belajar mengenai sebatian karbon, pelbagai sebatian karbon dan juga alkohol dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, jika terdapat sebarang persoalan, boleh ajukan kepada cikgu melalui WhatsApp yang disediakan. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.